Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sekarang ni saya akan berkongsikan sedikit pengajaran daripada juzuk yang telah kita bacakan pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqahu warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilahu warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Saya akan berkongsikan sedikit daripada pengajaran yang dapat kita ambil daripada juzuk yang ke-14, di mana kita dapati juzuk ke-14 ini, cantiknya juzuk ke-14 ini, dia lengkap dua surah, iaitu surah Al-Hijr daripada awal hingga akhir dan surah An-Nahl dari awal hingga akhir. Jadi kita lihat yang pertama, tema surah Al-Hijr, atau kita panggil di antara mesej yang penting yang ingin disampaikan oleh surah Al-Hijr ini adalah mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah sebaik-baik pelindung kita. Di mana kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nama surah ini dengan surah Al-Hijr, iaitu kaum kaum daripada Nabi Saleh yang kepakaran mereka memahat batu-batuan untuk menjadikan rumah. Itu namanya Hijr. Jadi Hijr daripada kalimat hajarun, batu, daripada satu lembah berbatu, di mana mereka merasakan mereka itu aman daripada azab Allah. Mereka tu aman dengan kepakaran mereka, membina mencari tempat yang pastinya tidak akan melanda kita panggil disaster dari segi alam bencana, dapat melindungi mereka daripada alam bencana, dapat melindungi mereka daripada azab Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan bahawa tidak ada pelindung yang lebih baik daripada pelindung daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lantas mereka tu diazab di dalam rumah-rumah mereka sendiri. Baik, maka kita akan lihat dekat sini di antara kalau kita lihat sebab penurunan surah ini juga adalah dikala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hebat menerima tekanan, ujian, siksaan oleh kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah, yang ingin mengeluarkan Rasulullah, yang ingin menghentikan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah dia satu rumusan pertembungan kaum pendusta dan para rasul mereka sepanjang zaman. Di mana ini adalah surah Makkiyah, di mana diturunkan ketika fasa Rasulullah SAW menghadapi tekanan fizikal dan boikot tahap maksimum. Maka Allah SWT datangkan surah Al-Hijr, di mana di dalamnya juga memaparkan kisah Nabi Lut dan kaumnya, kisah Nabi Shu'aib, kisah Nabi Saleh sebagai motivasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah kelihatan begitu maknanya letih dengan berbagai karenah dan cabaran yang dihadapi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang daripada bangsa Quraisy. Maka anda akan dapati keindahan surah ini. Anda akan lihat di banyak Allah SWT mengatakan bahawa Allah ini pelindung. Jadi yang pertama, Allah SWT pada ayat yang ke-9, anda akan dapati Allah SWT mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah lah yang menjaga, yang menurunkan kitabnya, dan Allah yang akan menjaga kitab tersebut. Okey, kemudian kita nampak lagi Allah SWT menunjukkan kepada kita Allah lah sebaik-baik yang penjaga alam ini, yang penjaga langit dan bumi. Wassamawati wa hafiznaha min kulli syaitanir rajim. Di mana Allah SWT melindungi syaitan itu daripada mencuri berita dari langit. Di mana mereka itu akan disambar dengan petir. Kalau mereka maknanya cuba untuk
untuk mencari berita-berita dari langit. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan pada ayat 21 tentang di mana Allah Subhanahu Wa Taala itu menjaga rezeki kita. Kerana Allah SWT memiliki khazain, Allah memiliki, kita panggil peti rezeki, sumber rezeki, maka janganlah manusia itu khawatir akan rezekinya kerana dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa yang boleh menggugat rezeki kita tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah SWT datangkan lagi pada ayat 42 di mana syaitan ini, iblis ini berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala tentang dia akan menggoda kita. Jadi mungkin Allah SWT ini ingin memberikan keyakinan kepada diri kita di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada syaitan dan iblis itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba-hambaku kamu takkan mampu untuk menguasai mereka illa manittaba'aka minal ghawin. Ayat yang ke-42. Jadi ini suatu kita panggil daya tahan, memberikan kita satu keyakinan bahawa syaitan itu sebenarnya tidak mampu, tidak berdaya apa-apa terhadap kita kecuali mereka yang ingin mengikut jejak langkahnya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala adalah sebaik-baik pelindung bagi kaum orang-orang yang beriman. Okay. Jadi itu di antara keindahan surah Al-Hijr, merakamkan kepada kita pemeliharaan. Kita lihat dekat sini Al-Quran sentiasa terpelihara sehingga hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala itu merakamkan kedegilan mereka meskipun telah menyaksikan mukjizat Allah. Jadi seperti mana yang saya sebutkan tadi, iblis akan sentiasa mengganggu manusia, namun Allah SWT memberi jaminan bahawa dia akan menjaga orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka surah Hijr ini adalah surah yang contohnya kalau ada mereka yang rasa takut, mereka yang rasa kurang yakin, maka banyaklah membaca surah Al-Hijr ini kerana ia akan memberi suatu keyakinan, suatu confirmation, satu comfort kepada diri mereka agar mereka dapat beroleh keyakinan. Baik, seterusnya bahagian yang kedua pada juzuk yang ke-14 ini kita akan melihat, kita akan menyaksikan surah yang baru datang iaitu surah An-Nahl. Ada gambar An-Nahl itu lagi, iaitu lebah. Okay. Jadi kalau kita kata lebah, maknanya apa yang kita dapat daripada lebah? Wah, madu. Satu nikmatlah madu ni. Maka anda akan dapati surah An-Nahl ini adalah surah yang menceritakan sebanyak-banyak nikmat Allah yang telah Allah kurniakan kepada manusia. Okay. Di mana kita lihat mengapa banyak-banyak nikmat Allah itu Allah pilih, Allah memuliakan lebah. Kerana lebah ini mengikut wahyu ataupun mengikut ilham seperti mana yang telah diilhamkan oleh Allah kepadanya, kepada mereka. Mereka mencari, membuat rumah, kemudian mengikut, maknanya mengikut perintah Allah, rajin berusaha, selalu berlakukan secara berjamaah sehingga keluar daripada perutnya apa yang dapat memberi manfaat kepada manusia yang lain. Maka anda akan saksikan antara nikmat yang pertama disebut di dalam surah An-Nahl ini adalah nikmat wahyu. Wahyu yang turun kepada manusia berupa nikmat yang terbesar kepada kita agar kita memahami, mengamalkan mesej yang disampaikan oleh Allah. Okay? Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu menegahkan, menegah syirik kepada Allah SWT, bahayanya syirik kepada Allah SWT. Maka Allah SWT juga menegur sikap manusia yang suka menyalahkan takdir Allah SWT. Kemudian Allah SWT itu menyebutkan di antara nikmat Allah lagi, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan binatang-binatang, sehingga pada ayat yang ke-18 anda akan mendapati dalam surah An-Nahl ini Allah SWT menyebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu ingin menghitung nikmat Allah sebanyak-banyaknya di dalam nikmat Allah, kamu takkan terhitung nikmat Allah itu, la tuhsuha. Kita takkan mampu menghitungnya. Dan kita akan dapati keindahan surah An-Nahl ini di mana ada ayat sajadah di dalam ayat tersebut, iaitu pada ayat yang ke-50, ayat sajadah.
Kemudian anda akan dapati di sini Allah jadi pada masa yang sama kita lihat di antara keindahan surah An-Nahl ini kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam agar bertenang dan meneruskan dakwahnya dengan kaedah yang terbaik biarpun terlalu banyak karena Quraisy yang perlu dihadapinya. Sekiranya mereka masih kufur, maka mereka akan diazab oleh Allah. Kadang-kadang di waktu kita susah, di waktu kita tengah menghadapi berbagai ujian, sangat baik kita memikirkan nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak yang telah kita perolehi, agar kita akan salah satu metod untuk kita terus berasa kuat, berasa menambahkan kesabaran kita, menambahkan kekuatan diri kita ini untuk terus menerus dalam kebaikan, terus menerus melihat cinta Allah, kasih sayang Allah kepada kita adalah dengan memikirkan sebanyak-banyak nikmat Allah yang telah Allah kurniakan kepada kita. Dan yang terakhir, anda lihat keindahan surah An-Nahl ini, Allah Subhanahu Wa Taala tutup dengan seorang contoh, manusia contoh yang Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dia adalah satu orang tetapi dia seperti ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan pada ayat 120, sesungguhnya Nabi Ibrahim ini adalah merupakan satu umat, iaitu walaupun dia seorang diri namun dia ini takut, benar-benar takut bulat-bulat kepada Allah, lagi berdiri teguh di atas dasar tauhid, dan dia tidak pernah menjadi dari golongan orang-orang yang musyrikin. Jadi ini suatu contoh lagi Allah SWT datangkan Nabi Ibrahim sebagai satu contoh tauladan kita. Berbagai-bagai ujian yang dihadapi, kesukaran yang dihadapinya, namun dia tetap merasa nikmat, dia tetap merasakan kasih sayang Allah, dan dia menjadi hamba Allah yang terpilih sebagai contoh tauladan umat sepanjang zaman. Alhamdulillah, semoga kita berolehi pengajaran daripada juzuk yang ke-14 ini. Setiap surah-surah itu membawa mesej yang penting agar kita dapat beramal dengannya. Moga dengan keberkatan datangnya Ramadan ini akan menambahkan kecintaan kita kepada Al-Quran, menambahkan, merasakan keindahan dan menyaksikan keindahan wahyu Allah yang Allah turunkan kepada kita hinggalah ke akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tutup sesi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.